Semalam kita dah cerita mengenai dua yang anda perlu tahu. Struktur yang buat yang 5 dan 3. Anda perlu tahu ni je. 5 dan 3. Maksudnya ataupun ke bawah lah 3. Maksudnya bila anda buka chart, bila anda tengok indeks contohnya, anda mungkin sedang tengok indeks di sini. Ataupun bila anda tengok Bitcoin, anda sedang tengok di sini. Bitcoin kita letakkan sebagai komoditi, A, B dan C. Ataupun gold or whatever. Kita kena ada satu daripada apa cerita besar dia. Anda tak perlu lengkapkan. Okey? Jangan, ni dia dah habis kat situ. Kalau anda letakkan 1, 2, 3, 4, 5, 1. Anda sedang buat 1, 2, 3, 4, 5 yang lagi besar. Faham? Okey. Now, hari ni kita cerita pasal yang 1, 2, 3, 4, 5 tu. Yang ini 1, 2, 3, 4 dan 5. Secara asasnya ada 3 jenis. Kita cerita dulu pasal yang lazim, iaitu struktur impulse. Dalam sistem saya amat spesifik kepada benda ni. Amat spesifik. Dalam impulse structure, syarat pertama, lekuk 2 tak boleh bawah daripada lekuk 1. 2 ni tak boleh bawah 1. A, B boleh atas 1. 2 tak boleh bawah 1. Nombor 2, 3 tak boleh paling pendek. Itu impulse. Nombor 3, 4 tak boleh masuk 1. Tak boleh bersilang dengan 1. Itu impulse. Okey? Impulse juga boleh membentuk satu diagonal. Faham? Impulse juga boleh berlaku dekat lekuk 1, dekat lekuk 5. Jadi ada beza dia motif dengan impulse dalam sistem 3711. Kita tak sama dengan yang Elliott Wave 1930. Tak sama. Lain-lain mungkin ada sama dia, tapi bab ini kita amat spesifik. Jenis kedua adalah kepada motif. Okey. Motif. Saya tambah satu lagi. Dalam impulse ni, nombor 4, korektif segitiga tak boleh berlaku dekat 2. Dalam impulse, diagonal tak boleh, dalam motif pun tak boleh, dalam impulse tak boleh, segitiga lekuk 2 tak boleh. 1930 boleh. Sekarang tahun 2023 tak boleh. Kalau tak, banyak je cerita lain. Sebab apa? Bila anda lukis segitiga, ada sedang jangka benda ni kan. Lekuk 2 ke arah lekuk 3 biasa lanjutan. Biasanya bila anda sedang jangka lekuk 3 ni, siapa yang buat Elliott Wave 1930 akan biasa benda ni. Dia letak kat sini, ni 2, ni A, ni B, ni C, ni D, ni E tak sempat bawah C, dia pergi pecut. Selalu tak kena benda tu. Siapa yang buat Elliott Wave original, traditional, selalu kena benda ni. Lepas tu recount balik. Lepas tu dia kelang kabut. Kat mana 2 dia? Saya tahu sebab saya pernah buat. Saya ni cerita pasal mistake saya, bukan kutuk orang. Ada orang Zul ni duk kutuk. Tak. Saya cerita pasal saya. Sebab saya buat. Jadi satu saya tahu. Jadi segitiga tak boleh berlaku lekuk 2. Kan? Segitiga tak boleh berlaku lekuk 2. Ingat benda tu. Okey, motif.
Saya tak kutuk. Saya cerita, saya buat dulu macam mana. Saya tahulah dia punya struggle macam mana. Okey, saya tahu dia punya struggle macam mana. Bila kita recount, tak susah pun, betul tak Zul? Kalau kita recount dalam kita punya ni, so kita cerita sama. Jadi nak buat banyak chart pun simple. Sebab cerita dia sama. Okey, motif. Okey, struktur motif, syarat-syarat ni sama. Cuma ada beza dia kepada detail. Di mana lekuk 3 Fibo extension paling kurang ataupun lebih daripada 1618. 1 dan 2. Okey, lekuk 3. Syarat dia sama. Nombor 2, lekuk 4 tak boleh retrace 3 lebih daripada 50% Fibo. Tak boleh. Dia tak boleh retrace. 4 ni tak boleh 50%. Tak boleh lebih. Dia boleh sama, dia tak boleh lebih. Nombor 3, lekuk 5 hendaklah berakhir dengan divergence dekat oscillator. Divergent, GER, divergence, NCE. Teruk betul spelling. Okey, divergence. Samalah, faham lah. 5 hendaklah berakhir dengan momentum divergence. Maksudnya dekat oscillator kita gunakan RSI. RSI kalau ini membuat higher-high, RSI tidak membuat higher-high. Okey. Itu adalah motif. Okey, impuls dan motif lazimnya anda akan dapati dia punya stokastik cantik. 1, 2, 3 lanjang macam ni, 4, 5. Cantik je. Ni Stokes. Okey, bila anda pergi kepada time frame satu lagi, contohnya ini dekat H1. Anda pergi dekat H4. Anda pergi dekat H4 bila ini membuat satu cycle. Ini 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. Habiskan 1. Contoh. Ni habiskan 2. Contoh. Anda akan dapati dekat H4 dia cantik je macam ni. Cantik je dia. Sebab apa nak tahu beza impuls sebab dinamik? Sebab kalau impuls dekat indeks tapi tidak membuat motif, itu mungkin dollar dynamic. Macam sekarang. Faham Jo? Sebab dynamic. Contoh macam sekarang, kita masih menyangka dollar punya influence kepada pasaran. Sebab itu kita tak lukis dia 1-2 untuk buat lekuk 3 yen. Ni maksud saya. Seperti saya ceritakan awal tadi. Kita masih jangka keseluruhan ini adalah lekuk 1. Sebagai impuls ataupun sebagai diagonal. Kalau kita jangka dia sebagai motif kat sini, ia possible ini adalah lekuk 3. The whole thing ni 3. Dan kita membuat impuls. Dan itu adalah yen dynamic. Negatif yen dynamic. Sebab itu saya amat particular. Sebab itu saya akan, bila orang hantar lukisan,
Tak ada dah. Dulu rajin orang hantar saya, sejak saya selalu bank ya. Apa kat mana nota kita tadi? Alamak. Nota kita kat mana tadi? Kat sini. Okey. Okey. Bila apa dia punya mapping tu, jangan tukar-tukar. Elliot dah bagi cantik. Berhenti color merah. Jaga-jaga color orange, kuning. Jalan color hijau. Jangan pergi tukar dia. Accident kan. Itu bahasa chart. Saya bukan buat edit wave. Saya markkan sequence. Kita guna edit wave untuk nak markingkan apa kita punya jangkaan sequence, jangkaan momentum. Kalau macam ni, dan itu adalah impas ataupun diagonal, ini adalah dollar dekat indeks. Kita tengok dollar punya pair. Adakah dia sedang buat apa? Asas ke, songsang ke, inverse cross ke, sideways dynamic ke. Okay, now itu beza dia. Kalau anda melihat kepada diagonal, diagonal ni yang anda nampak, dia buat macam trend, naik, cantik, naik, tapi dia berkeluk-keluk. Dia akan langgar. Syarat yang dia tak boleh langgar, 2 tak boleh bawah 1, ini tak boleh langgar. Ini tak boleh langgar. 3 tak boleh paling pendek, itu tak boleh langgar. Segitiga tak boleh buat dekat dekuk 2, dia tak boleh langgar. Tapi syarat-syarat yang ni dia langgar. Sama ada 4 dekat masuk balik 1 macam ni, ataupun 3 tak sampai 1618, 4 retrace lebih 50%, 5 tak ada divergence, itu adalah diagonal. Mana yang merah? Yang merah. Yang merah. Yang merah. Dia langgar yang merah tu, itu diagonal dalam sistem saya. Dan anda akan dapati dekat stosh dia bercelaru. Contoh sekarang pun anda dapati dekat US 500 dekat sini, dekat kawasan sini. Bila anda pergi dekat daily nampak H4, dia akan bercelaru. Banyak lekuk dia lah, tak smooth. Tak cantik je macam anda nampak dekat dolar. Contohnya, anda tengok dolar, cantik je. Itu adalah motif. Ini adalah motif. Cantik je dia. Tak banyak lekuk. Ni motif. Ni motif. 1, 2, 3, 4, 5 pecah dia. Kalau nak lukis je lah. 1, 2, 3, 4, 5. Ni motif. Jadi dalam ni kita ada 1618. Lebih daripada 1618. Obviously lah. Anda akan dapati cantik je dia. Kalau anda dapati diagonal ni bercelaru. Kalau tengok dekat indeks tu berkeluk, lazimnya itu dollar dynamic. Memang kebanyakan masa pun. Bukannya, masalahnya orang sentiasa nampak trend. The thing is, trend tu boleh trade ke tak? Tu dia. Sebab sentiasa nak masuk market kan. Okey, jadi diagonal ni anda akan dapati untuk stosh dia, untuk diagonal kita kalakan color merah, ini dia akan berkeluk-keluk. Berkeluk-keluk macam ni. Tu stosh untuk diagonal. Ni tak ada dalam buku, tolong tulis. Ni tak ada dalam buku.
lazimnya kadang-kadang pun anda dapati dua ni boleh bawah daripada satu ni. Dia punya impuls, dia punya motif, dia punya momentum. Empat ni pun macam ni. Ni cuma dalam diagonal. Dua macam ni, tiga, empat. Empat kadang lebih besar lagi. Itu diagonal. Itu diagonal. Kita pula, ni tak buat low. Kita nak buat extension tak dapat. 1, 2, 1, 2 tak dapat. Sebab ini dah besar daripada dia. Faham, Nabil? Ni biasanya 1, 2, 3, 4 dan 5. Ni diagonal. Hanya diagonal benda tu berlaku. Diagonal juga salah satu sifat dia, bagi mereka yang suka chart pattern, ni masanya anda akan dapati macam-macam pattern lah. Macam-macam pattern lah. Anda ada flag lah, pole lah, apa pattern lah, macam-macam lah. Tu diagonal. Okay. So orang lain tak banyak tekankan kepada momentum kali. Tak ramai orang cerita pasal Stoch. Tak ramai. Okay, ambil screenshot dia. Kita nak masukkan kepada, kita dah berapa dah? Setengah jam. Okay. Dah ambil screenshot dia. Saya tak save benda-benda ni sebab saya dah cerita dia. Kalau ikutkan beratus kali dah. Kita nak ceritakan pasal target Fibo pula. Dah? Okey. Okey. Target Fibo pula. 1, 2, 3, 4 dan 5. Okay. Bila anda trade, sama ada sedang berlaku diagonal ke, motif ke, apa ke, bila anda menjangkakan 5 lekuk. Bila anda sedang menjangkakan 5 lekuk, bila anda menjangka lekuk 2, Fibo retracement untuk 2, Fibo retracement paling kurang dia hendaklah wajib paling rendah 14.6. Ni cukup syarat. Itu ada lekuk ke tak? Tu maksud dia, itu ada lekuk ke tak? Tapi bila anda trade, anda tak dapat nak jangka benda tu. 14.6. Bila anda menjangka lekuk 2, macam mana kita menjangka lekuk 2? Ni benda ni nampak basic, tapi inilah gist dia kepada sistem ini 3711 ni. Bila anda sedang menjangka 3 lekuk, bila anda tarik Fibo extension daripada 3 tempat ni, dan anda dapati 100% dia berlaku tempat 100%, anda dapati lekuk 2 ni, anda sedang jangka lekuk 2 untuk analisa kita jangkakan sekurang-kurangnya adalah 38.2 Fibo retracement. Kalau diagonal abang trade tak? Trade. Biasa lepas diagonal dia terjun ke tuan? Kalau biasa dia terjun saya tak tahu. Yang saya tahu kalau kita nampak trend dan kita jangka dia buat satu impuls, motif atau diagonal, kita trade. Itu je. Yes, memang low win rate. Dia akan biasanya
boleh check benda ni Bila 2 ni tak sampai 38.2, dia naik, dia akan naik 3 lekuk, lepas tu dia turun balik. Betul tak Zul? Pergi check. Saya tak tahu kenapa. Bukan saya pun jumpa. Ini adalah apa yang dilihat oleh Elliot. Kalau anda baca dia punya ni, dia ada cerita benda tu tau. Tapi dia cerita ayat dia tak jelas. Faham tak? Ayat dia tak jelas. Bila dia cerita pasal double correction. WXY Dari situlah saya ambil benda tu. Faham tak Zul? Daripada Elliot punya penulisan yang dia tulis bersama dengan yang first kali dulu, yang 1930 apa dah. Saya baca yang tu tau. Bukannya pros, bukannya tu, bukan yang buku tulis pasal dia. Saya baca dia punya penulisan sendiri. Dia yang tulis benda tu. Saya baca, oh, biasa dia akan buat apa? Jadi kalau dia tak buat dan tak sampai 38.2, sebab itu bila anda nak letak entry anda kena tengok dia sampai tak 38.2. 3 lekuk ni 100%, 100% ni 100 sini, tarik Fibo retracement sampai tak 38.2. Yes, bahasa mungkin wave C je. Saya tak masuk. Okey. Jadi apa, saya tak akan anda tarik Fibo dan anda nak tengok 100% ni sampai 38.2. Kalau tak sampai, tak ada entry. Dalam sistem 3711 nombor 3, lekuk 2 lazimnya adalah creeping. Bagi mereka yang guna SND ni faham lah kan. Ini biasanya creeping. Maksudnya dia 50% ataupun lebih Fibo retracement. Ini yang lazimnya buat 618, 762, 764, depend kepada Fibo mana yang anda guna. Yes. Belum lagi tengok kita orang translate Ichimoku. Habis duit aku. Habis duit aku. Bayar orang Jepun. Saya berniaga kereta. Jadi ada seorang ni, dia bekerja dengan saya lah. Saya punya dealer lah kan. Dia pun trade. So Ichimoku ni yang anda jumpa bukan indikator tau. Dia ada lain-lain. Dia ada pasal time, pasal structure. Kalau nak tahu, the wave principle 1938. Yes, Christian tu. Kalau anda, itu pun bukan dia tulis. Dia tulis bersama dengan apa nama? Yang hedge fund tu. Sebab Elliot ni bukannya daripada asal finance. Faham? Dia accountant. Dia bukannya trader yang ada nama sebagai trader kan. Cuma bila dia predict yang 1930 lebih tu, pros and factor itu definisi. Dekat kucing, apa tu? Kat Jepun. Bukan dekat kucing, kat Jepun. Saya import kereta dari Jepun. Okey. Ni lekuk 2. Lekuk 3. Okey, lekuk 3. Ni lekuk 1 kita tak tahu. Ni lekuk 1 ni. Lekuk 1 ni sini boleh dibuat oleh diagonal. Maksudnya dalam ni. Sini boleh dibuat oleh diagonal ataupun oleh impas ataupun oleh motif dalam ni. Yang Jepun City Group tak. Retail trader. Trade dekat rumah. Jepun ni trader dia dahsyat tau. Yang retail dia dahsyat tau. Jepun. Saya tengok grup dia orang boleh buat, dia invite saya dalam grup grup ada satu chat. Saya tak faham dia orang tulis apa. Tapi
dahsyat. Dia punya discussion tak macam kita kan. Kita adalah yang ego sikit, duk profit saja. Dia orang analyse kalau rugi kan. Dia letakkan plan dia hari-hari. Dia jadikan itu sebagai trading journal. Bagus. Dia orang punya ni. Dia membantu sama sendiri. Kalau seorang tu duk down kan, dia orang bagi. Tapi saya tak faham. Saya tanyalah apa yang dia orang tulis. Saya dalam satu grup dah keluar dah. Setahun aku nganga. Apa benda lah dia orang discuss dalam tu. Masa saya translate Ichimoku dulu, dia orang ni yang tolong. Saya pernah cerita benda ni kan. Satu nama anak saya Kazuo, Khalif Kazuo. GTA ke Evo ke. Tak ada. Kita kat Malaysia ni orang kita nak berlawan je kan. Hamilton. Dia orang tak. Dia orang akan up plan. Hari ni plan saya adalah ini. Macam saya plan Euro, US dollar dan gold. Okey, jadi kalau membuat, jadi bila ada setup dia, saya letakkan ini setup saya. Okey, bukannya signal. Tujuan dia adalah untuk saya sebagai journal. Bila jadi, okey, ni dia punya result kan. Bukannya untuk bermegah, cumanya nak tunjukkan sebagai journal. Bila rugi, ni result dia. Kita letak. Jadi kenapa result ni, kenapa, dan kita tengok apa dia punya R multiple dia orang bagus tau. Dia cerita benda tu. Jadi jambu tu apa? Okay. So dia tak ada nak berlawan. Tak ada aku bagus daripada kau. Yang saya nampak lah kan? Yang saya faham. Dia tulis Jepun. Saya nak faham apa pun. Dia yang cerita kan. Saya pun tengok je lah apa benda lah dia orang tulis ni. Dia juga adalah saya punya saya punya pembekal kereta. So kita tak boleh pergi bid direct dan bawa siapa nak check kereta kat Jepun. Jepun tu kereta dia jual secara auction. Used car used car. Anda boleh tengok website ni, IAUC. Pergi cari IAUC. Boleh tanya Imran buat apa? Tak payahlah. Jepun bagus. Tapi kalau kita nak buat grup macam tu, saya tak nampak lah kan. Profit, sono. Bila rugi, malu. Malu apanya? Tak faham. Sebab ego. Tu yang saya tak nampak grup macam tu boleh dibuat setakat ini lah kat Malaysia kan. Kalau small 2-3 orang mungkin boleh, tapi grup besar tak ada. Ada kau bodoh, ada je bodoh. Dia tukang kecam kan. Yang bijak semua benda kena ada AP ya. Dia masih perlukan AP. AP ada dua jenis, satu yang open AP, satu franchise AP. Trader Malay lagi power. Trader Malay power susah nak sebut tadi. Saya cerita ni culture dia orang lagi. Saya suka tengok culture dia orang. Culture dia orang very very supportive, Apa boleh buat saya tak faham. Sebab dia orang baik ramainya tak faham. Bukannya tak belajar English, dia orang belajar English, tapi okey, lekuk 3. Bila kita menyangka lekuk 3 ni inilah untuk lekuk 2. Fibo retracement. Okey, ada soalan tak untuk lekuk 2? Benda ni nampak macam ni. Inilah benda-benda yang saya pegang. Betul? Ni benda-benda yang saya pegang. Macam mana, kenapa saya masih lukis ke bawah? Sebab benda-benda ni. Kenapa saya dah katakan dia dah habis? Sebab Fibo ni. Faham? Okey. Lekuk 2. Lekuk 3 ada soalan? Lekuk 2. Lekuk 3 belum cerita ni. Lekuk 2 Ada soalan lekuk 2? Okey, lekuk 3. Lekuk 3 Fibo extension.
Yang ke depan Fibo extension. Ni Fibo retracement, ni Fibo extension. Bila kita ambil Fibo extension 1 dan 2, 1 dan 2, okey, lekuk 3. Nombor 1 paling kurang adalah 618. Fibo extension. Kalau tak cukup, itu bukan lekuk 3. Faham? Even dalam even dalam diagonal. Ini untuk diagonal semua, diagonal, motif, ni semua. Diagonal, motif, impulse, syarat-syarat ni. Fibo-fibo tu. Itu yang siapa buat? Siapa nama dia, Jo? Yang siapa nama? Allah, lupa dah. Yang buat mengajar dekat blog dia tu. Neo apa dah? Itu benda-benda yang dia pakai. 618, 38.2. Okey. Lekuk 3 sekurang-kurangnya. Kalau tak sampai 618, itu bukan lekuk 3. Itu mungkin 1212. Glenn Nelly. Ni benda-benda dia. Neo Wave. Dia ada yang baru tu. Yang tu bagus. Yang tu ada a bit of... Saya cuba gunakan itu untuk nak map. Tapi untuk buat korelasi, ada syarat-syarat dia yang saya terpaksa langgar. Jadi saya tak pakai. Diametrics. Ada syarat-syarat dia yang saya terpaksa langgar. Jadi instead of tu, saya pegang kepada yang ini. Okey. Nombor 1. Nombor 2, lekuk 3 untuk analisa. Tengok yang kita tulis sebagai analisa ni. Kita jangka sekurang-kurangnya cecah sampai 100%. Nampak kenapa kita entry dan TP 100% tu sebab dia. Lekuk 3 untuk motif 1618 lah. Tu tak payah tulis lah. Letak menyemak je dia. Tu tak payah. Boleh? Untuk analisa 100%. Fibo extension. Kalau macam Nelly, bila dia lihat lekuk 2, dia ada ni lebih daripada 618, dia akan kata itu adalah the whole thing tu dah habis. Dia ada lain sikit. Tu saya tak dapat pakai symmetrical 9 wave. Dia kepada channeling. Idea asal dia adalah kepada channeling. Okey. Lekuk 4. Lekuk 4 sama juga Fibo retracement. Nombor 1, paling kurang 14.6. Dia rigid sikit. Sebab tu tak dapat. Kalau nak pakai dia, kita akan langgar syarat dia. So saya tak dapat pakai Neo Wave tu untuk... Saya cari lama tau untuk nak buat mapping ni. Saya sentiasa cari apakah kaedah mapping yang Neo ni cuma mapping. Anda nak letak apa pun boleh, asalkan tak langgar syarat dia. The moment langgar syarat, tak dapat. Tu dia. Okey. Nombor 2,
untuk analisa lekuk 4, bagi siapa yang tak pernah dengar benda ni, tolong ambil analisa lekuk 4, hendaklah Fibo retracement 23.6. Fibo retracement. Lazimnya sini yang blow off. Tak sampai 50%. Lazimnya. Okey, itu lekuk 4. Dan terakhir lekuk 5. Jadi, untuk kira lekuk 5, kalau 5 ni menghabiskan 3, anda tengok benda-benda ni. Kalau 5 ni menghabiskan 5, anda tengok, dan kepada struktur lebih besar, 5 ni menghabiskan A ke, menghabiskan C ke. Okey, 5 ada 3 cara. Yang pertama adalah untuk lekuk 5, lekuk 5. Yang pertama adalah dia sama panjang dengan lekuk 1. Dia sama panjang. Katalah 4 ni dalam kan. Kita buat diagonal. Katalah jadi diagonal ataupun impulse. Lebih 50%. Ada jangka lekuk 5. Kalau nak buat 5 kan, ada jangka sama dengan 1. Tapi dia tak lepas pun 3. Dalam Elliott Wave 1930 klasik, dia ada guna something kita panggil truncation. Di mana 5 tak lepas lekuk 3. Saya tak pakai benda tu. Even alternation saya tak pakai. Sebab itu akan mengganggu dinamik. Okey. Nombor 2, kaedah kedua untuk kira lekuk 5, 3 kaedah. Dia adalah di antara 1, 2, 3 6 ke 161.8 Fibo retracement kita ambil sepanjang lekuk 4. Maksudnya ada tarik Fibo retracement, kawasan ni adalah di antara 100.236 ke 1618. Kaedah ketiga, kita ambil Fibo daripada bawah ni, Fibo extension, the whole thing daripada bawah ni kepada 3 dan 4. Lekuk 5 adalah 618. Fibo extension. 3 cara kira. Mana satu? Itulah ada kena tengok struktur dia. Nampak macam simple, nampak macam Zul dah ulang-ulang benda ni, tapi inilah benda yang asas dalam dinamik. Macam sebabnya kalau ada jangka, anda sedang jangka lekuk 3. Okey, ni macam ni. Naik. Ni ada sedang jangka 1, 2 dan ada sedang jangka lekuk 3. Sini sedang naik macam ni. Naik, turun, naik, turun, naik, turun balik, reset. Okey, anda sedang jangka lekuk 3. Boleh tak trade? Situ saya akan tengok dia sampai tak 100%. Benda-benda ni, contoh kita sedang jangka lekuk 5, sampai tak 1 ataupun apa ke, lekuk 4 ni cukup tak syarat, dan kita boleh trade. Kena tengok yang besar dia, mana satu. Faham tak Jo? The whole structure. Tinggal kat sini kan 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Dan anda jangka dia sama dengan 1, 2, 3, 6. Katalah ini EU. Tapi anda nampak GU baru buat 3, 4, 5. Dia tak dapat nak letak mana-mana. Kita jangka ini akan extend 1, 2, 3. Dan kita akan ambil yang kedua contohnya 618. Itu dinamik. Kaitan struktur. Faham? Faham logik dia? Anda sedang tengok, oh ni dah sampai dah. Oh, dia sama panjang dengan 1. Kira kena jadi kena tengok apa yang the whole story market.
Smart apa tu? Baju smart. Baju dia smart. Aku dia market ni tak, instrumen tu tak berdiri kepada dia sendiri. Semua dalam market ni berkaitan. Dia tak dapat cuma tengok chart, aku tengok EU je mati, pengsan kat EU, tengok gold. Tak ada. Kita tengok satu market. Semua market ni berkaitan. Structure semua berkaitan. Everything berkaitan. Anda pun nampak kan? Yes, kita tak subjektif. Kita akan buat, kita ikut je. Sebab itu kadang-kadang set up tu jelas, tapi kita tak dapat nak treat dia sebab benda lain tengah cerita benda lain. Contoh, kita dapati kan US 500. Okey, ni dah break. Okey, dah break kan. Anda nak trade dekat sini. Okey. Tapi US 100 dah sampai 100% dan dia break bawah. Anda tak dapat tunggu sini. Ini akan buat ke bawah lagi. Kalau tak, anda lukis elite wave je. Saya dulu macam tu lah, lukis elite wave. Betul lah kan? Betul, dalam buku teks betul. Tapi tak kena ni. Memang tak kena pun. Duk kena perangkap ada. Macam EU dengan U-Chef tadi. Faham tak kenapa kita cerita pasal EU dengan U-Chef tadi? Kan? Kalau tengok sekarang mesti dia buat double kan? Sebab satu market. It's satu market. Mana chart ni? Apa macam kita tengok U-Chef ni kan? Ini break. Okay? Ini kalau kita ambil, ini akan sampai 618. Ini akan sampai 618. 618 kawasan tu. Kenapa saya tak tahu. Tiap kali. Betul. Siapa yang buat elite wave akan tahu je. Kan, kena libas dia tak bagi can dia. Lekuk 3 terus. Sabtu dulu saya belajar 99. Saya belajar elite wave ni 99. Kawan dia adalah remiser, dia seorang remiser. Kawan lah, Chinese belajar. Memang kawan rapat. Memang kawan rapat. Lepas tu apa? Belajar pakai duk libas je kan. Duk kena libas je. Saham, kita buat kat saham. Duk kena libas je. Masa tu dah kenal forex. Tapi masa tu chart forex payah nak dapat. Ada pun end of day chart. Baik, faham? Dia Fibo ni. Macam ni. Okay, sekarang ni anda nampak, barulah euro, US dollar boleh gerak. Faham? Kalau dia gerak daripada sekarang ni, kita balik kepada yang asal tadi. Ini adalah B. Kalau dia tak break high. Sebab kita akan elakkan untuk cuba nak lukis flat. Okay. Sebab itu Fibo level ni, Fibo level ni tak dapat nak ignore. Benda ni nampak macam di situlah kita tahu adakah 3 ni extend ke, 1 extend ke, 5 extend, sebab dalam-dalam ni. Sebab projection Fibo ni jadi kita tahu adakah 3 extend ke, 5 extend ke, 1 extend, sebab dalam ni. The moment anda dapati 3 ni sampai 1618. Okay, kita nampak dia punya ni, RSI tertinggi. Lepas tu 5 ni ada divergence RSI. Anda tak nampak satu reset dekat time frame besar. Tiba-tiba divergence ni break. Anda akan extendkan 3 dan dalam ni akan ada extension. Pak maksud saya? Tak apa, extension tu payah, dia kena buat baru anda faham. Saya terangkan dulu, tapi dia kena lukis dekat chart baru anda dapat konsep dia. Tu extension ni payah. Benda yang paling susah nak buat adalah extension. Dia kalau chart tu berkeluk-keluk, senang nak lukis. Kadang-kadang orang kan, bang, chart apa? Chart ni macam mana nak lukis bang? Contoh
Orang tunjuk cat AUD NZD. Saya ingat lagi. AUD NZD. Oh, nak lukis dia berkeluk-keluk macam ni kan. Ni senang nak lukis. Lagi faham. Dah nampak. Boleh sikit-sikit. Dia lukis balik cat saya. Okay. The thing is, kalau dia banyak lekuk macam ni, senang. Dia yang payah kan, yang macam ni. Ni payah lukis kalau tengok time frame kecil. Serius. Kalau yang ni senang lukis. Anda boleh letak apa-apa. Tengok yang besar. Okey, ada tengok yang besar ni kan. Tengok yang besar ni, ada lukis dia sebagai, ni sebagai A. Ni sebagai kat sini B. Sini sebagai C. Ni apa? Dekat sini sebagai B. Sini 1, 2, 3, 4, 5 ke atas. Contoh. Lepas tu ada pergilah kecil-kecil. Masalahnya orang pergi time frame kecil. Dia pergi H1. Dia pergi H1, dia nak lukis sekarang. Besar dia tak tahu apa cerita. Dah habis. Laut dalam ku renangi. Kan? Menyelam tak timbul-timbul lah. Keluar buih-buih. Buih-buih lepas tu buih tak ada. Dia buka time frame H1 dia. Tak dapat. Dia kena buka semua chart tu apa dia punya cerita. Lepas tu barulah anda boleh lukis yang kecil-kecil. Tak payahlah nak tanda kecil-kecil ni. Tapi ada tengok ni apa kan. Ada labelkan dia sebagai ABC ke dan BXY ke apa ke. Lepas tu ada cerita lah. Faham? Ni dia pergi H1. Lukis semua benda kat sini. Mana nak tahu? Saya pun tak tahu. Hanya dia lautan alien wave. Masalahnya dia buat alien wave. Masalah dia buat alien wave. Ramai orang buat macam tu. Dia belajar alien wave, dia buka H1, dia lukis kat situ. Mengarut, serius. Kalau anda buat benda tu, berhenti. Buang masa, buang beras. Pening kepala ada. Pening kepala. Nampak pening? Okey? Boleh? Untuk Fibonacci ni, kaitan dia semua. Kita dah habis masa. Saya ada satu lagi sesi lepas ni. Bersama dengan Imran. Untuk bicara personality pada jam habis. Untuk bicara personality pada jam 8. Jadi jangan ke mana-mana. Sesi Wani. Ada sesi Wani lepas ni. Selepas ni ataupun tak ada, saya pun tak ingat. Tak ada suruh buka time frame besar. Tak dapat. Okay. Jadi semua ni adalah dalam nota. Kalau anda baca benda-benda ni, semua dalam nota. Semua tu dalam nota. Cuma saya jelaskan je lah. Jadi insyaAllah jumpa lagi pada jam 8 nanti untuk segmen bicara personality. Laporan sistem, tagakan sistem anda. Jumpa lagi. Kita sambung topik ni pada esok untuk korektif pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.